A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi Madrasah Kristal Al-Majid. Seterusnya Persian Imam, Persian Jurukuasa Hulu Balang, penggerak madrasah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang hormati Allah sekalian. Alhamdulillah. Ramai betul malam ni. Tengok malam ni tak kurang 20,000. Alhamdulillah. Tengok padat ada kan? 20,000 lah ada kan. Alhamdulillah. Hari ni kita berbicara soal masih lagi berada dalam mood tahun baru Islam. Inilah tahun baru yang menandakan, sekali kita menyebut diam tak diam kan? Tiba-tiba dah jadi 1444 kan? Kalender tu saya rasa macam baru semalam 1403, macam baru semalam ayat kan, 1403 1404 tiba-tiba je ayat kan, 1444 tu ayat orang Melayu tu, tiba-tiba macam dia tak sadar diri lah selama ni kan? Tiba-tiba dah 1444. Kan? Bayangkan, sebenarnya 1444 tu juga ada merupakan satu anugerah Allah bagi kat kita. Bukan semua orang dapat capai. Ada orang 1443 dah selesai hidup dia. Ada orang 1442 dah selesai. Ada orang yang sebelum ni dah pada lebih dahulu meninggalkan kita. Dalam hidup kita ni 3 perkara je nanti Allah Ta'ala akan tanya. Yang pertamanya Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Yang kedua Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Dan yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Bila tanya tentang nikmat, nikmat apa Allah Ta'ala akan tanya? Yang pertama Allah Ta'ala akan tanya nikmat umur. Macam mana kau manfaatkan umur kau? Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, dia berumur 36 tahun, 30 tahun baru dapat Islam. Tapi 36 tahun dia meninggal. 6 tahun dia hidup dalam Islam, tapi waktu dia meninggal dunia kan bergegar-gegar arasy Allah ni sebab menyambut ketibaan dia ni kan ke dalam syurga. Sebab 6 tahun ni yang dihabiskan tu dengan penuh manfaat. Macam itulah nikmat umur. Kita habiskan untuk apa? Jadi jangan dengar-dengar cakap orang putih tu. Life begins at 40 tu kan. Nak mati tu. Hidup bermula pada umur 40 tahun. Perempuan tu kan. Kalau kita tengok Imam Syafi'i masuk je umur 40 dia pegang tongkat. Kenapa dia pakai tongkat? Nak mengingatkan diri ni betapa dekatlah kita dengan kubur. Dah dekat dah. Dan Nabi selalu sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sebab apa penjara? Macam-macam peraturan atas dunia ni. Bukan semua benda boleh buat. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua benda kita boleh makan. Hidup kita ni ada peraturan. Syurga bagi orang kafir, sebab dia nak buat apa suka hati dia lah. Kan? Dia buat suka-suka dia. Dan dalam satu hadis kursi Allah Ta'ala beritahu, aku tidak mengurniakan 2 keamanan dan 2 ketakutan. Tapi sebaliknya aku mengurniakan 1 keamanan dan 1 ketakutan. Yakni, barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Namun, barang siapa yang aman dariku di dunia, maka akan ku takutkan dia di akhirat. Jadi dia relax, macam tak ada apa-apa dunia ni kan. Akhirat tu siap lah. Kau nak gagal lah tu. Yang kedua, nikmat muda. Allah Ta'ala akan tanya masa muda dulu buat apa. Enjoy lah, kan. Masa muda dulu daripada Bukit Katil tu, kan. Dia bawa motor 2 tayar.
Ultraman kan. Superman macam-macam gaya dia buat kan. Mati sesio tuan-tuan. Sesio. Nikmat mudah pun Allah Ta'ala tanya. Bayangkan tu. Mustahak. Makna bila daripada dia mula-mula sadar diri. Maksud sadar diri tu. Akil balik. Allah Ta'ala akan tanya kau buat apa. Yang ketiga nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Ni malam ni. Iaitu nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat. Kita amalkan ke tidak, nombor satu. Yang kedua, kita sebar panjangkan ke orang lain ke tidak. Itu yang buat menikmat ilmu lah. Walaupun sikit, sama-sama lah kita ambil. Ilmu kadang ceramah kita tengok jam taklah lama benar tu. Pukul 8 baru start kan. Kita ceramah ni. Pukul 9 kan habis. Sejam lah lebih kurang. Tapi bak kata orang, kain songket benang sutera. Lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya. Walaupun sikit menjadi torang. Jadi belajar. Walaupun sikit. Edak lah tu. Selama kini pun kalau mak-mak ni kalau dia jumpa Ustazah tu. Ustazah, bagilah ayat yang saya nak amal yang pendek-pendek. Yang pendek minta. Tak minta yang panjang. Kan? Orang yang panjang tu lah. Barulah anda sikit. Biar dia boleh berjalan teh hari tu. Oh, dia tahu. Maksud dia tu. Anda sikit lah. Naklah cuba usaha lebih sikit. Tak ada tu. Yang pendek-pendek minta. Ada tak amalan yang pendek yang senang Ustaz? Yang bila kita baca tu jadi kaya. Nak pendek tapi nak kaya. Tak lah. Modal tak nak banyak sikit. Modal kan. Macam tu lah. Kan. Orang ceramah tak nak benar. Ambil gambar yang lebih. Contoh lah. Kan. Ini contoh. Dia orang ceramah tak benar, dia yang beliau ambil gambar. Tak, ni saya cerita betul ni. Ada beberapa masjid surau saya pergi. Tengoklah kan. Habis semayang. Habis semayang maghrib. Masa tu kebetulan sampai jauh-jauh tu saya jamak. Saya dah cakap. Sampai kau ada pesan nak gambar dengan saya tu lah Isyak. Tak ada. Macam tu pegang. Tu pegang. Degil. Kau tak faham pegang lah. Sebenarnya beggar tu level latih sikit pada dogil. Bapak dogil macam tu lah. Kan? Bergambar ni. Yang paling saya tak tahan tu. Jadi saya pergi kat mana. Ada satu tempat lah, satu daerah tu. Tak nak sebut lah. Nak pergi mana pun tak nak sebut. Semua orang semayang ni. Saya kat luar. Kata, Ustaz ambil gambar tak? Semayang lah dulu. Semayang bila boleh. Dia cakap macam tu. Semayang bila-bila boleh. Saya dah terperanjat tau. Dia pun ambil gambar, ada selfie. Tam dia ambil gambar. Dia start motor dia balik. Ilah. Dapat je tu. Ada satu tempat pula dekat utara. Perempuan, 3 orang. Tua dah, bukan muda. Berseret jalan. Mana tahu dah tua tu kan. Ambil gambar Ustaz. Nanti dulu Isyak. Alah kita nak balik. Pergilah semayang dulu. Rumah dekat Ustaz. Semayang kat rumah lah. Bayangkan. Dah halang-halang kau datang. Tadi maghrib pun sampai ke rumah. Isyak pun ke rumah lah. Faham tadi mungkin maghrib ke rumah. Datang bawa lah telokong. Semayang lah sekali. Tak ada tu kan. Kalau bau tu boleh bercakap lah. Tak tahu lah. Bau apa ni kan. Jadi, hari ni tu lah. Itu sebab kita cerita tentang nikmat ni. Nikmat ilmu. Dan begitu juga yang keempat Allah Ta'ala akan tanya tentang harta. Nikmat harta. Dari mana kita dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Allah akan tanya. Ini semua adalah satu dimensi yang kita perlu hijrahkan. Itu sebab bila tengok daripada mana dapat duit, penting, mustahak, bekerja kat mana. Ke mana kita belanjakan duit kita? Pun Allah Ta'ala akan tanya. Jadi jangan guna, senang sekali-kali guna ayat. Duit aku, suka hati akulah. Tapi dia lupa, duit betul ke duit aku, betul ke duit aku, betul ke duit aku. Lalu tabung. Berbunyi tu tayar, memang sengaja surau dengan masjid madrasah tabung surau tu saja tak boleh minyak kat tayar tu. Biar dia bunyi. Mana yang lalap terjaga, berdabah hati tu. Tiba dah. Tiba dah, kan. Lalu dia tabung. Sekarang ni dia ada 2 koping ni.
Kita cek dalam wallet ni ada 2 online. Satu RM5, satu RM100. Ustaz tu beritahu dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah memberitahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Mana yang kita cinta kita kena bagi, yang kita sayang kita kena bagi. Dalam 2 online ni mana dia bagi? Saya sayang betul RM5 Ustaz tu, saya bagi RM5 tu. Segratis saya simpan, saya tak sayang mana nak pajak gaji saya kojo kan. Kau nak membohong siapa? Kan? Dia RM5 dia masuk kan. Dengan harangan perasaan hati dia kata segratis tu dia punya. RM5 tu tak apalah bagi ke orang. Keluar ya daripada surau madrasah. Start tak boleh start motor. Minyak habis, lupa pula. Minta dah kamu rusak dah. Tolak sampai ke selesai minyak. Isi minyak RM10. Pak, okey. Logo tinggal 90. Start motor. Tayar motor bocor pula. Ada pula bengkel depan tu. Tolak sampai ke bengkel tu. Maaf, tukar tayar. Habis lagi RM30. RM40. Selesai. Tengah-tengah tunggu tayar tu. Telefon bunyi. Abang, alang-alang apa tolong beli barang bang. Belilah ni, topungnya, gulanya, ni, boreh ni, apa. Habis lagi RM30. RM30 habis. Kan, pergi dekat pasar raya yang ada nombor 99 depan itu. Habis. Saya tak nak sebut habis lah. Sebab dia tak tajuk camah kita malam ni. Itulah. Dia pun habis RM30. Tinggal RM20. Yang dia sayang benar tadi. Yang dia perasan dia punya. Tinggal RM20. Barang hangkit barang. Kau sompak dengan kawan dia kat depan pintu. Kau, wui. Hutang kan bila nak bayar? RM20. So, habis. Segratis, licin semua bagi ke orang. Nampak tak? Yang dia punya mana? Yang dia punya, yang kita punya. Yang dalam tabung RM5 tadi. Itu sebab kita kena ubah cara fikir kita. Kan? Kita ni nak senang, nak kaya, pergi modal tak nak keluar. Itu sebabnya, kalau kita tengok kan, kalau kita tengok, Nabi dah pesan kalau nak mengubah hidup ni. Kalau nak murah rezeki, Nabi pesan. 2 amalan yang jangan tinggal. Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, sedekah subuh. Jangan tinggal, insya-Allah berubah hidup kita. Solat 2 rakaat sebelum subuh, paling senang datang madrasah. Madrasah Kristal Al-Majid. Datang. Tapi itulah, surau ni kena usul lebih sikit. Madrasah ni usul lebih. Sebab saya difahamkan memang macam ni. Setiap kali subuh, mau lempar sampai keluar. Yang saya dengar macam tu lah. Itu yang saya tak tolak ceramah hari ni. Saya dengar macam tu lah. Sampai kata kau nak semayang kat luar lah. Tentulah. Cara tu peranjat tu tak tahu lah. Kan? Jadi, mana kata datang. Datang. Kalau orang tu datang semayang subuh dekat madrasah, dekat surau, dekat masjid, ada harapan dia akan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu sebabnya kalau waktu subuh tu, kalau ada jam tu, iqamat lagi berapa minit tu, waktu subuh dia akan bagi masa panjang sebelum nak semayang subuh. Bagi masa subuh sampai. Yang mana tetap orang tu juga yang sampai waktu subuh. Kemudian sedekah subuh. Sampai ke surau, ke masjid, ke madrasah, cari tabung, masuk RM1. Itulah yang ditahankan pada dulu sampai sekarang. Mempertahankan keseringitannya. Kan? Awal bulan RM1, dapat gaji RM1, dapat bonus RM1. Dapat Aicitra pun RM1. Kan? Tak lama lagi bulan 10 dia akan umumkan dalam belanjawan. Demi menghargai penjawat awak. Dengan ini diberikan satu imbuhan khas kepada penjawat awam demi memberikan galakan kepada mereka. Wang tunai sebanyak RM500. RM500. Waduh. Tapi walaupun RM500, tengok tetap RM1. Bagi RM1,000, RM1. Setengah bulan gaji, RM1. 3 bulan gaji, RM1. Itulah dia. Kan? Upgrade. Itu dia. Ya, itu dari segi nikmat. Yang kedua Allah Ta'ala katanya tentang amanah. Amanah kita, amanah kerja, amanah kita dalam masyarakat, amanah kita sebagai pengungsi surau. Itu tadi pengungsi surau dia tak cakap, di madrasah tak cakap panjang mana. Sebab tanggungjawab. Dia saya copek, dia pas, siap suruh. Dia tahu,
Tauhid, silakan untuk terus menyampaikan ceramah hari ini. Macam tu lah. Sebelum dia kena kecam, bercakap panjang mana. Dia pas tauhid ke saya kan. Soalnya memang betul tu. Betul cara kat falsafah tu. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Biar cakap sikit je. Ada seorang yang berhormat dekat Seremban dulu. Nama Datuk Haji Abu Ubaidah. Dia bangun dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Itulah kita dalam hidup ni. Jadi dengan ini serasmi lah. Senang kan. Tauhid rasmi. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramailah kawan-kawan yang tahu dia. Kau pendek nak cakap. Biarlah dia. Ya, dah cakap sikit. Cakap banyak. Banyak salah, banyak dosa. Biar dia cakap sikit. Betul juga. Yang berhormat ni perasan. Dia ingat cakap banyak. Orang gua nak dengar dia cakap. Ya, pendek sudah. Orang suka rasmi. Orang tak suka kempen. Rasmi lah. Orang yang gemar ke kau tetap gemar ke kau. Walaupun kau cakap sikit. Kalau dah menyampah tu lagi banyak kau cakap, lagi nyampah ke kau. Betul ke tak? Betul. Dalam kepala otak tu dah tahu dah nak pakah siapa tak. Yalah kau dengan dia. Cakap lah sikit sudah. Kadang bila dia cakap sikit dia cakap elok lah dia ni. Bagus dia ni. Saya cakap sikit lagi orang gemar ke dia. Beriur, gila mikrofon. Kan? Penceramah lain, disuruh. Saya tak nak cakap dalam mu. Kalau ikut kan cakap ni lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak marah kan kau ya. Jadi contohlah, dicontohlah. Faham. Amanah. Amanah sebagai ketua keluarga. Amanah sebagai anak. Amanah sebagai bos, majikan. Amanah sebagai ketua, pengurusi satu penduduk. Ketua lorong pun ada tanggungjawab. Jangan main-main. Ketua lorong tak jalankan tanggungjawab mengutip nama-nama yang diperlukan. Dia kata orang tak ada. Wah, dia tak baik kerja. Amanah Allah akan tanya. La imana liman la amanata lahu. Wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang yang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak melaksanakan janji. Yang ketiga, silaturrahim. Silaturrahim ni mustahak. Kan? Jangan kita memutuskan perhubungan antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, panjang silaturrahim. Saya tak dapat nak urai malam ni. Nantilah lain kali. Maknanya kena panggil lagi lah. Ya? Maknanya kena panggil lagi. Tajuk silaturrahim saja. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam satu hadis, dan Amirul Mukminin Abi Hafsi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli amri imma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw amaratin yakibuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalaskan berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa hijrahnya kerana ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada keridaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana menginginkan kehidupan di dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dalam ayat ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, orang akan mendapatkan berdasarkan apa diniatkannya. Maka hijrah ini adalah satu perkara yang berdasarkan pentingnya niat. Itu sebabnya hebatnya agama kita ni, sayangnya Allah daripada umat Islam ni, sayangnya Allah kepada kita. Bab niat ni sahaja dah nampak beza kita. Kan? Treatment yang Allah berikan kepada kita. Kita niat benda baik, belum buat lagi, Allah dah bagi pahala. Niat benda jahat, tapi belum buat, selagi tak buat, tak kira lagi sebagai dosa. Itulah sayangnya Allah kayak gitu. Kau tengok kejap kita nak rabur makcik tu. Dia dah niat nak merabur makcik tu, dia tahu makcik tu melatah. Dia tunggu makcik tu keluar nak merabur kan. Selagi tak buat, tak kira dosa dia. Kan? Tapi pahala, malam karang dengan nak bayi lah. Wih, kunci jam, nak lolap jam. Malam karang nak pergi ceramah, tidur dah tu. Lolap. Jaga-jaga isyak, tahu waktu tidur. Tak sampai dia datang ceramah malam ni tu.
contoh. Ada orang tu, dia nak datang ceramah. Malam ni nak pergi ceramah lah. Ya, tak sama rasa. Kan? Allah Ta'ala bagi pahala tak? Bagi pahala. Sampai ke madrasah, rupa ceramah tu semalam. Salah hari kan. Tapi pahala niat dia tadi dah ada. Nampak tak? Itu kena faham lah maksud itu. Hebat tak hebat kan? Lain kali tengok tarikh betul-betul. Jadi pengertian hijrah ini merupakan sebahagian daripada sejarah Islam. Hijrah ni yang kita faham perpindahan pada satu topik ke topik lain. Kalau tak faham topik, tempat. Kalau tempat ni darik betul borak kan. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. From one location to another. Itu baru orang sini faham. Kan? Orang Bukit Bedong kan. Betul. Bidong. Gedung. Bukit Gedung. Jadi boleh faham. From one place to another place. Oh yes. Satu tempat ke tempat yang lain. Tentu senang. Dan penghijrahan yang paling masyhur yang kita tahu tentunya penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Yathrib ataupun nama Yathrib hari ini adalah Madinah. Berita baik kepada siapa yang ingin mengerjakan umrah, siapa yang baru pergi bulan 3 baru ni? Ada tak yang pergi baru dah musim PKP baru? Ada tak siapa yang pergi umrah baru-baru ni? Tak ada. Tak ada orang sini yang pergi dah. Siapa yang pergi bulan 3 itu, siapa yang pergi daripada hujung tahun lepas, yang masa baru buka tu, lepas tu dia stop sekejap, kena buat, untuk makluman semua, keliling Kaabah tu dia ada macam satu tali pengadang. Tak boleh rapat pun dengan kain kiswah tu, rapet. So yang terbaru dia dah buka dah pengadang. Jadi siapa pergi-pergilah. Dan kos dinyangkakan meningkat dalam 11% ke 15%. Kojo makin mahal. Orang makin ramai. Mengambil orang itu mengambil. So many people lah, kau tak faham lah. Contoh lah. Orang putih pun faham. Contoh lah. Payah tu orang sini lah. Orang putih pun faham. Mana ramai betul orang. Jadi peristiwa Nabi berhijrah ni sebab apa Nabi hijrah? Nabi hijrah sebab Allah suruh. Allah perintahkan. Nak begitu bila Allah suruh pindahlah. Suruh hijrah. Waktu Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kan? Daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi berhijrah satu tempat berjalan dari satu tempat ke tempat dibawa oleh Jibril, sampai tu dia beritahu, ni Bukit Turusina. Ni tempat Nabi Musa. Ni Baitul Laham. Tempat Nabi Isa AS. Tu nampak tu. Tu Yathrib tu. Tak lama lagi kau akan diarahkan. Akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Nabi dah tahu. Dia bukan tiba-tiba. Nabi dah dongak-dongak. Daripada Jibril, tak lama lagi Allah suruh kau berhijrah ke sana. Tak ada Nabi Sa'un Jibril. Halak kata. Kan? Mekah is my village. How come? Dia contoh kan tak ada. Dia tak ada tanya. Dia kata, yalah. Kemudian bila Allah suruh memerintahkan Nabi berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Itu yang kita dengar ada orang boleh dengan semena-mena, dengan tak semena-mena menyatakan Nabi itu pelarian dalam peristiwa hijrah. Tak betul. Kenapa tak betul? Sebab yang betul, yang tepatnya Nabi berhijrah sebab Allah suruh. Tak ada cerita peristiwa pelarian ni. Kalau betul Nabi pelarian, Nabi diburu pada awal sampai sudah. Tak. Kalau betul Nabi ni takut dan Nabi lari lah daripada orang, dah tentulah Nabi tak menghadap tentera kafir Quraisy kat luar tu. Kat luar rumah dia dikelilingi oleh tentera kafir Quraisy. Boleh je Nabi bertahan kat dalam tu? Tak. Nabi kena hijrah malam tu juga kena keluar. Dan Nabi dapat dah, orang kata ilham yang Allah berikan gerakkan kepada Nabi. Nabi minta Sayyidina Ali untuk gantikan dia ke tempat tidur. Dan bila keluar ke pintu depan menghadap tentera kafir Quraisy tu. Dan tentera kafir Quraisy dah ready nak bunuh ni. Dia memandang tapi tak melihat. Wah, tu dah lebih tu. Bantuan Allah sampai. Jadi dia pandang tapi tak nampak. Nengok lah.
tak nampak apa-apa. Kami tak nampak apa-apa pergerakan, Tuan. Macam itulah laporannya pada ketua batalion tu. Ya. Kami tak nampak apa-apa, Tuan. Tak nampak. Nabi keluar, Nabi siap menghadap. Tentera kafir Quraisy tempat macam-macam apa tak nampak. Ambil pasir, tabur ke kepala tu. Lalu tak ada berubah. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kan, kalau dibina tembok di hadapan mereka, di dalam tembok di belakang mereka, apakah tidak mereka tidak dapat melihat? Tu tak payah tengok. Ada ustaz tu cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Masuk ya highway, baca. Kono juga ustaz. Maknanya polis tu dah baca dulu. Sebelum kita. Kau jangan ingat polis tak mengaji tau. Polis pun mengaji kan. Polis pun mengaji. Tu yang dia nampak kita, kita tak nampak dia. Kan? Jadi, yang dia orang tuduh tu sebab Nabi menyuruh kat Gua Sur. Nabi menyuruh kat Gua Sur bersembunyi di Gua Sur sebab salah satu langkah strategi sebelum memulakan langkah seterusnya. Kalau orang lari, mana kita nak menyuruh ni, mana tak menyuruh ni. Cari topik. Bolehlah sini, bolehlah. Tapi Nabi bukan macam tu. Nabi memang terus tuju ke Gua Sur. Sebagai bukti benda tu memang dah disusun, saya nak tanya satu soalan. Zaman tu handphone dah ada ke belum? Belum. Adakah Sayyidina Abu Bakar telefon anak dia, Sayyidatina Asma. Asma, kau hantar makanan dan lapar pula abah dengan Rasulullah ni. Tolong hantar. Atas sikit, atas kanan-kanan sikit, Gua Sur. Kau nampak sembot tu, kau masuk dalam tu. Tak ada. Anaknya tahu dah mana nak hantar makanan. Maknanya strategi. Nak beritahu pengajaran yang pertama, nak berubah, kena ada strategi. Bukan main belasah, dia nak jadi baik lah. Tapi macam mana kau nak buat ni? Orang lah, janji baik. Memang, macam tu lah. Kena ada strategi. Tahu tak Sayyidatina Asma masa menghantar makanan? Pada ketika itu apa keadaan dia? Fizikal Sayyidatina Asma tu macam mana? Sayyidatina Asma. Siapa yang pernah pergi Makkah, pergi Madinah, pergi umrah, pergi haji kan? Dia tahu kan Gua Sur tu tangguh macam mana kan? Tinggi tak tinggi? Tinggi. Masuk zaman Nabi, mana ada datang tangguh? Tak ada. Tak ada denai anak tangguh tu, tak ada. Dan Sayyidatina Asma menghantar makanan kepada ayahandanya dan juga Rasulullah dengan tahap diri dia. Syarat mengandung 9 bulan. Perjuangan dia. Kita ni 9 bulan dah mana. Oh, tak tahu dah. Aduh, doranglah keluar pula ni. Dia siap masak. Mendaki bukit yang hantar makanan. Itu dah. Orang perempuan mana yang mengandung, ni saya pesan. Salah satu tips nak senang mengandung. Jangan membutuh oleh biasa. Balik kojo, tidur. Sampai maghrib, tidur. Jangan. Susah beranak nanti. Saya ni nampak bunuh pergi tua. Mengapa tua? Macam orang tua dah bercerabi kita kan. Mana membutuh? Tengok drama, buntanglah mata tu. Drama aku 7. Melur untuk Firdaus. Kan. Risik pada hati. Kan. Macam tu. Tengok ada risik pada hati. Kata tahap dia barang, orang kahwin 2. Tengok tu. Tengok kan main dia. Belajar tidak. Itulah. Kan. Jadi, setelah 2-3 hari, dah lepas 3 hari, Nabi dengan dipimpin oleh jurupandu Abdullah bin Uraikid yang pada ketika itu belum Islam, dia menunjukkan jalan nak ke Yathrib yang lebih selamat. Masalahnya, jalan yang dibawa itu adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak bagi tahu jalan tu bukan jalan biasa dan jalan tu susah, berliku-liku, jalan yang mungkin dilalui oleh binatang buas. Sayyidina Abu Bakar kojak-kojak depan, kojak-kojak belakang sebab nak cover. Nak beritahu kat kita satu lagi ibrah. Nak berubah bukan senang. Tak ada jalan pintas. Boleh je Nabi. Nabi baru je selesai Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi nak selamat boleh. Ya Allah, kau hantarlah buruk seekor.
Kan Nabi tak buat sebab Nabi nak bagi tahu betapa kena usaha untuk perubahan. Dan penghijrahan ni bukan senang. Ramai orang menentang, ramai orang nak bunuh Nabi, ditawarkan untuk kepala Muhammad 100 ekor unta. Itu tawaran kabilah kafir Quraisy ni kepada orang yang dapat membunuh Muhammad. 100 ekor unta. Itulah dia. Dan Nabi berjalan berhari-hari sampai ke Quba. Mana pertama sekali? Bina masjid. Dengan kudrat Nabi sendiri. Masa tu taklah selawat Masjid Quba hari ni. Sampai dia trip, semua orang yang memang dah tahu akhlak Nabi, tentang kehebatan Nabi, semua rindu nak jumpa Nabi. Allah excited. Sampai Nabi mereka bersyair. Mereka berlagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Senyum. Ni nak bagi peringatan pada grup Mahabat berjanji. Macam tu lagu betul dah. Tala'al badru alaina. Dapat macam tu tu. Ya, kan. Menyambut Nabi gembira, senyum. Tala'al badru alaina. Telah datang bulan purnama kepada kami. Macam tu. Iya, barulah batu. Nampak bulan purnama datang. Macam mana gembira. Kan? Macam lagu dulu. Malam bulan di pagar bintang. Macam tu kan. Macam mana tu kan senyum Ramli tu. Iya. Saya tak nak nyanyi lebih. Kan sama lah kan. Kesakan Zim. Biarlah dia boleh nyanyi kan. Yang itulah kan. Jadi menyambut dengan penuh kegembiraan. Jadi, apa yang Nabi buat kat sana? Tu cerita silaturahim tadi. Nabi mempersaudarakan puak Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan. Bayangkan yang tak ada apa-apa kaitan, tak ada apa-apa hubungan. Sehelai sepinggang datang dipersaudarakan dengan puak Ansar. Begitu puak Ansar, penduduk tetap sana lah. Muhajirin yang mendatang ni, orang datang. Berapa ramai orang datang ke Melaka ni. Dia Muhajirin tu. Puak Ansar ni orang Gedung. Bukit Gedung. Kahwin dengan orang Melaka. Berubah cakap. Apa khabar? Itu pasal lah. Pening kepala aku. Entahlah. Ulau melengkau terpagau. Saya dapatlah sikit-sikit. Tapi saya dulu masa belajar di UiTM dulu. UiTM di London. Alu Gajah Melaka. Kan, dia orang banyak cakap ni 9. Kan? Cuma adalah beza-beza sikit dia punya logat tu. Ni 9 sebut sinun, dia sebut sanan. Kan, macam tu lah. Tu belum pergi jelabu lagi lain. Berat, panik kepala aku. Lagi balik, dia campur dengan Pahang. Lagi pelik tu. Tak tahu lah. Kota Pahang, ni 9. Ni 9 Pahang lah pelik. Kan? Jadi, kalau kita tengok, orang dipersaudarakan. Begitu juga Nabi berjaya damaikan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni, berpuluh tahun, berapa orang bergaduh. Sampai yang paling teruk tu, sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Apa hal bergaduh ni? Entahlah Rasulullah lupa sebab janji gaduh tu. Macam tu lah. Tapi lah, kita galak-galak kan orang kan. Lupa sekarang dah ada. Berlaku dah kan. Mak, pasal kita tak baik dengan Nabi tu bukan saudara kita. Itulah nama Natuk kau dulu tak apa hal, tak tahulah. Sampai sekarang tak baik. Betul tak? Itu panjang satu rahim tu. Panjang ni, mana next lah. Macam mana akan datang. Macam mana cara tu nak kena baik. Dua perkara paling mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Yang pertama, yang minta maaf dan memaafkan. Kena buat. Kenapa kita kena minta maaf? Kenapa orang minta maaf? Bukan sebab apa. Kadang-kadang orang cakap, dia tak boleh maafkan dia dah. Orang lain boleh. Dia tak boleh. Dipilih pula orang nak minta maaf.
Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku pak saudara dia. Kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Pangkat aku lagi besar pada dia. Dia lah kena minta maaf dengan aku. Dan yang paling popular, aku tak boleh minta maaf dengan dia sebab bukan salah aku. Itu ayat dia. Itu soal ego lah tu. Dan begitu juga yang kedua. Aku boleh maafkan tapi bukan dia. Dia pilih orang. Betul tak tau? Aku orang lain boleh tapi bukan dia. Jangan. Kenapa? Sebab yang paling tepat sekali untuk kita minta maaf dan memaafkan. Sebab kita tak tahu kita mampu bila. Tentu ya. Sorry lah. Bila kita meninggal dunia kita tak tahu. Baik kita minta maaf cepat. Tak kira salah siapa, salah dia ke salah kita ke tak kira. Aku ni sempena hari dan hari baik dan bulan baik ni. Aku minta maaf banyak-banyak daripada ujung kaki sampai ujung rambut, ujung kaki. Dia kan salamnya ni. Bila kita salam dengan orang, salam. Ikhlas mata pandang dia. Aku minta maaf banyak-banyak ujung rambut, ujung kaki. Dia pula cakap, yalah. Muka malih, yalah. Contoh kita ikhlas, minta maaf. Kita dengan Allah Ta'ala selesai. Ini saya cerita. Orang yang, yalah dalam hati, tapi aku maafkan dia. Orang tu tak selesai dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi, jangan panik-panik kepala. Minta maaf. Buang ego. Kita nak ego-ego macam mana? Kita tak tahu kita mati bila. Berapa banyak dekat dalam kawasan kampung kita ni, kita tahu orang tu sakit tak kita nak pergi tengok. Rasa nak pergi tengok lah dia. Kita dah cakap nak pergi tengok. Petang tu bini kita tanya, bang jadi tak pergi tengok? Malih lah, besok. Malam tu meninggal lah. Biasa berlaku kan. Kita dah cakap nak pergi, tapi kita tangguhkan. Rupanya orang tu meninggal tu. Dah, tak sampai pergi. Itu orang tu meninggal, baik kita meninggal. Kita meninggal dulu. Sebab kita yang menangguhkan. Macam mana? Menyesal. Kan, anak pula ada benda tak settle. Ya. Itu sebab macam bab hutang kan. Wajib bayar. Ya. Salah satu tanda akhir zaman ni adalah orang yang meminjam. Orang yang memberi pinjam. Sogan dengan orang yang meminjam. Kan terbalik. Dia yang meminjam tak ada apa-apa. Kita pula yang sogan dengan dia. Itu biasa tu. Ni zaman dia. Jadi kalau orang tu, dia nak bayar hutang, dia cari. Pergi kat rumah dia tak ada orang. Dia dah pindah berapa tahun dah, 5 tahun dah pindah. Pergi cari dalam Facebook, dalam pun tak ada pula. Tanyakan kawan tak ada, tanya kawan lama tempat kerja. Puas ikhtiar dah. Macam mana dah buat? Salah satu cara yang disarankan adalah sedekah lah atas nama dia ikut kadar yang kita hutang. Itu usaha kita. Kita dah cuba dah. Pergi ke rumah anak yatim. Dengan ini saya sedekahkan RM5,000. Dan saya niatkan atas nama orang. Dia pun bagi. Bagi. Logo. Keluar kat pintu pagar. Tersompak kawan tu. Lah hidup ni. Aku baru bagi RM5,000 kat dalam. Tak ada. Dia nak ya. Dia nak bagi. Janganlah minta balik ke dalam tu. Tak jadi sedekah dalamnya. Ada oleh orang hebatnya ni. Itu contohlah nak bagi faham kan. Jadi, hijrah tu itulah dia. Itu hijrah Nabi. Tapi kita ni macam mana? Nabi sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata. Tak ada lagi dah hijrah selepas itu. Yang ada, Nabi kata, niat dan jihad. Maknanya niat pun susah dah. Mana berhijrah, berzikir ni tak ada dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Bukan kata kita tak boleh berpindah dah. Tak boleh berhijrah satu tempat ke tempat lain dah. Tapi maknanya niat tu penting. Contohlah. Saya sebut tadi macam mana bila Nabi diperintahkan hijrah oleh Allah Ta'ala. Nabi tak ada. Oh tidak. Nanti dulu ya Allah orang nak bunuh aku apa. Nanti dulu minggu depan ke tahun depan. Tak ada. Nabi tak menyahut. Tahu pergi sebab Allah suruh. Kita kalau dapat surat pindah kerja lah. Mohon penangguhan selama sebulan. Kerana masih ada kerja-kerja yang belum diselesaikan. Contoh tu ayat ni lah. Kemudian apa? Dalam tempoh 4 minggu tu jumpa YB yang berkaitan. Untuk sokongan supaya uruskan supaya jangan pindah.
Nah, tu ada akal lah tu. Nampak kan? Itu ceritanya bukan perpindahan tu yang susah tu. Niat dia nak berubah tu tak boleh. Dia tak nak ubah angin. Dia tak nak tukar topek. Oh, tak dapat tu. Dia dah selesa situ. Kawan-kawan dah ramai. Dia gemar pada keadaan yang selesa. Itulah sebenarnya niat yang susah kita nak ubah. Contoh. Dah biasa isap rokok. Contoh. Kan dah berubah muka. Dah biasa isap rokok. Suruh tukar niat ya. Niat aku lepas ni tak nak rokok lagi dah. Tak apa. Payah. Sambut macam mana pun. Ini sebenarnya perbezaan pandangan dia. Tak ada. Ustaz itu cakap, Ustaz tu pun rokok. Apa hal lah. Ada kan? Dia tetap nak menghujahkan. Nak berubah memang tidak. Kau tukar. Kau berubah lah. Orang nasihat subuh. Tak dapat. Nak azan dulu. Azan dulu. Kau tahu ya? Tahu ya. Kotak rokok tu dia letak gambar jantung terbakar. Limpah hangui. Kan? Bibi mulut orang tu dah mengelambi keluar macam tu dia sakok tu. Tak lama lagi, rokok tu, dia letak angkat telinga mayat tu balik. Rokok 3 batang, tak, angkat mayat tu ambil. Macam tu dia balik tu. Jadi nasihat saya, tak kisahlah rang undang-undang apa benda yang bergaduh lebih pasal rokok tu kan. Dah lama saya sebut dah, tak payah ambil undang-undang. Benda ni, kau tak diperundangkan pun, sebenarnya kita sendiri yang nak berubah. Tanyalah orang yang berhenti merokok disebabkan kesihatan. Boleh pula. Kan? Buat macam ni. Saya ada seorang kawan, buat betul merokok, 30 batang sehari. Dia jenis, kalau isap rokok tu, habis itu terus sambung. Macam tu. Istiqomah betul. Contoh layan. Sup sap. Dia kan, 30 batang. Sambil dia mengonjolkan sup ekor. Sop, 30. So, cadangan saya cara nak berubah. Minggu ni 30 batang sehari. Minggu depan 29 batang sehari. 29. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi meninggal. Contoh. Kalau meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ni kan maha mengetahui. Dia meninggal dengan tahap sedang berusaha nak berhenti merokok. Itu sebab saya nasihatkan. Kita tak tahu kita mati bila. Mati dengan rokok. Pegangnya. Mati je ni aku kan. Pegang rokok. Putus rokok. Menyalur ke rokok. Parah betul. Kan? Tu dia. Jadi, berubah niat. Dia kata, yang ada cuma niat dan jahat. Mana niat tu susah. Dan perjuangan untuk melaksanakan apa yang kita niatkan pun susah. Apakah penghijrahan yang dibuat? Maknanya buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kita ada ruang untuk berubah. Dulu tak semayang, sekarang semayang. Dulu semayang tapi lambat, sekarang semayang awal waktu. Dulu semayang awal waktu, tapi semayang seorang-seorang. Sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang berjemaah, tapi lepas bagi salam, berkecapui balik. Tu tak berkecapui. Berkecapui ni, laju betul. Kalau orang Melaka sebut berdesup. Ataupun yang lagi laju sekali tu, menculin. Tu laju betul. Tu kena belajar tambahan. Kosakata Negeri Sembilan. Menculin. Sahlah. Mancal linap tu laju. Tapi menculin paling laju. Ya? Dan very fast lah. Macam tu kan. Jadi, makna berubah ni, lepas tu daripada dia dah semayang tu, lepas mencelinap balik tu, dia akan tunggu pula. Dia zikir sama-sama, sampailah dia doa. Dulu dah semayang dah tunggu sampai doa. Tapi tak semayang sunat. Lepas ni siap semayang sunat. Kau beli habat dia apa ni buat. Dulu tu lepas maghrib, tapi balik. Tak, lepas maghrib, dia tunggu, dia mengaji dalam satu muka, dia tunggulah waktu isyak. Allahu Akbar. Hebat. Banyak lagi boleh berubah. Dulu semayang, kau jawab jemaah, kau jawab seorang. Kau jawab jemaah, kau jawab seorang. Lepas ini kita cuba istiqomah untuk semayang berjemaah. Kat rumah pun berjemaah.
Kat mana-mana pergi, jumlah kita berjemaah. Tak tahu belajar. Kan, jangan tergabur-gabur kena belajar. Kena macam kisah besan dengan besan berjumpa. Lama waktu tak jumpa kau san, kau sehat kau. Macam ni lah, sehat orang tua. Buat. Sekali Allahu Akbar. Ui, dah azan lah, maghrib lah. Jom kita semayang sesama. Yalah. Aku dah ambil wuduk dah. Aku belum ni, kau semayang dulu. Kau jap lagi aku join kau. Besan dia pun semayang. Habis rakaat pertama, dia naik rakaat kedua, dia pun masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Oh, dia ikut aku dah. Sampai habis rakaat kedua, naik rakaat ketiga. Habis rakaat ketiga, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besan dia tadi yang masuk rakaat kedua, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bertanya, bukan kau ada satu rakaat lagi? Dan tu malih dengan semayang dengan kau tu. Satu rakaat pun nak kira. Tu masalah. Bukan dan kira. Allah Ta'ala kira tu. Kau tak cukup 3 maghrib kau. Macam tu lah. Jadi sebab apa? Ilmu. Kena belajar. Ya. Jadi, perubahan yang boleh kita kategorikan pertamanya, orang yang ingin berhijrah daripada dunia jahiliyahnya. Belajar. Dulu jahiliyah ni tak semestinya tak tahu apa-apa. Termasuk jugalah jahiliyah ni daripada tak tahu mengaji. Mengaji pun tak tahu, bukan tahu mengaji. Dia baca Fatihah, baca Rumi. Itulah yang berlaku pada Allah yarham Haji Azmil Mustafa dulu. Sebelum dia berubah, dia berhijrah. Dia kata dia malu. Dia dapat hidayah kat mana? Dia dapat petunjuk menggerakkan hati di mana? Waktu dia nak pergi pesta filem, perfilman di USA. United States of America. Sampai kat sana dia dah janji dengan kawan dia, tapi dia datang sehari awal, tak tahu mana nak tidur. Sahabat dia dah cakap, kan aku dah cakap aku tak ada. Jadi tu yang dia cerita balik. Jadi dia pun naik taksi tu, orang Pakistan yang dapat taksi tu. Ayo Muslim? Yes. Dia pun bawa pergi tidur dekat masjid. Dekat situlah dia nampak suara. Dia dengar orang mengaji. Dia tengok orang semayang. Dia menangis. Dia pun baca Fatihah selama ni, baca Rumi. Dia keluar duit simpanan dia. Tak kurang 1 juta lebih. Untuk berbelanja, untuk menampung, membiayai pengajian. Dia pergi ke Yaman. Pergi belajar balik agama. Belajar mengaji balik. Belajar semua. Belajar. Kan sepanjang hayat dia tu, sampaikan dia duduk kat kursi roda dah macam ni, dah uzur, dah masih pergi mengajar. Haji Azmil Mustafa. Dia ceramah kat Terengganu, penceramah malam ini kat banner tu, Ali Setan. Ramai yang datang. Orang tu ingat, letak Ali Setan ramai sikit datang, ramai sikit mari dia. Nak buat macam mana? Panggil ustaz, orang tak datang. Panggil setan, ramai datang. Dia bergurau macam tu lah. Nampak tak? Daripada tak tahu mengaji. Tentu lah. Pertimbangan tu sebabnya saya pesan pada siapa yang nak bagi anak-anak dia, keluarga dia berkahwin secara international. Berkahwin international ni maknanya nak bawa yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Nasihat saya. Banyak dah yang saya saksikan. Banyak dan sahabat-sahabat, tanyalah pejabat agama pun sama. Yang berkahwin, apa? Silang budaya ni lah. Orang yang agama lain masuk agama Islam. Nasihat saya. Galakkanlah mereka ni. Wajibkanlah mereka kalau boleh mendalami Islam dulu sebelum kahwin. Jangan bagi, sok kahwin pandai lah. Jangan. Suruh dia belajar Islam. Sebab kita kalau boleh tak nak dia masuk Islam kerana nak kahwin. Biar dia kenal Islam, rasa seronok ni Islam. Kan, dia rasa, ini rupanya agama Allah. Allahu Akbar. Biar dia tahu indahnya Islam. Besok payah menanggung nyawa ni. Betul cakap. Dulu you suruh I masuk Islam sebab nak kahwin. Sekarang you nak suruh I solat pula. Sebiji je drama aku tuju. Macam tu lah. Ayo, ni betul nasihat saya. Cuba nak cari menantu ni, cari elok-elok. Jangan tengok dari segi kaya, duit banyak. Kereta menjala. Naik kereta Azia tak nak. Tengok Azia tu Samsung Debat keluar. Macam tu. Goma mengukur macam tu.
kereta besar. Turun-turun pakai kot. Tali leher besar sejadah. Gila betul besar sejadah tu. Ini banyak duit simpanan yang berapa ratus ribu dalam bank. Harta-harta ni dekat Iskotang Bola banyak. Kan? Rupanya sepupu dengan Husin Lempoyang. Saudara unta leher panjang. Baru seminggu kahwin dah dilanyak bini tu, dipijak, ditampar, ditumbuk. Macam mana? Tu yang ada 3 budak yang datang nak ke anak itu ditanya tu, nama kau siapa? Nama saya Ahmad Duha, pakcik. Kau baca surah Duha, pakcik nak tahu kan? Wadduha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sudah tu. Kalau qalah dia semua harkat panjang pendek tapat lah. Bagus sudah. Kau nama siapa? Nama saya Anas, pakcik. Kau baca surah An-Nas. Senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Umat dia punya dongeng. Malikin nas. Tentang pendek. Bukan main. Budak yang 3 tu dah berapa loh. Nama Yasin. Budak apa pula lah akal aku ni. Aduh, hai, kenapa lah mak aku bagi aku nama macam ni. Lepas tu, kau siapa nama? Tulis orang pakcik. Nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Keluarga Wahad. Lagi panjang lah nama gola daripada nama tu. Bohong. Agak-agak lah buat nama bohong pun kan. Adalah pakcik tu. Kalau lah pakcik tu tak ada lah pakcik nak suka macam Yasin. Tak apalah kau baca Fatihah. Pakcik nak dengar bacaan kau. Iyo, dari segi agama. Berubah, berhijrah daripada dunia jahiliah. Kedua, orang yang berubah daripada tabiat yang buruk pada tabiat yang lebih baik, sekaligus meninggalkan tabiatnya yang buruk. Kalau suami kita balik hari ni berubah, biasa cakap-cakap kasar, dia balik, sayang abang mana? Assalamualaikum. Sayang, saya boleh buatkan abang air kopi O. Terasa pula nak minum kopi O malam. Kan? Apa ayat ni nak? Kamu buat? Apa dia? Tengok. Saya dah agak buang tabiat. Maka orang lelaki nak jawab apa? Yang ini bukan buang tabiat, tapi nak buang tabiat lama, nak ganti dengan tabiat baru. Macam tu jawapan. Abang tahu abang tak baik, tapi anggaplah ni usaha abang nak jadi baik. Macam tu. Eloklah dia berubah macam tu. Kan dia tangking-tangking kau marah. Kan? Iya. Abang menginsafi ceramah Samsul Debat semalam. Dia ada sebut tentang nafkah. Ni buku bank. Dalam ni ada 50,000. Ambillah semua abang bagi kat kau. Abang. Malam tu dia telefon semua anak-anak. Anak-anak semua kau baliklah minggu ni. Abah kau dah tak lama dah ni. Payah tu. Itu cabaran nak berubah. Orang berubah yang mulalah kan. Bermesra-mesra lah dengan isteri. Malam tu Chania dia program ni. Mampu yang tua ni kan. Jangan macam itu. Kan? Kemudian orang yang ingin menjadikan rutin hariannya produktif tanpa sesaat pun mensia-siakan masanya di dunia. Jadi, kalau kita tengok, memang susah nak berubah. Dengan halangan-halangan yang ada. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita berubah supaya pun ada gangguan-gangguan? Yang pertama, seperti mana peribahasa menyebut, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Buat perubahan jangan tahu buat banyak-banyak. Nabi lagi gama kita buat benda yang sikit tapi berterusan daripada buat banyak tapi langsung tak buat apa itu. Sedekah RM1 tak apa. Tetapi setiap hari kita buat. Bukan RM1 setiap tahun kita buat. Marah. Dah lah setahun sekali RM1 tu. Kan? Ataupun RM2. Haji ke poso. Itulah. Kan? Jadi, mana kata kita buat perubahan. Yang pertama, matlamat mesti jelas.
Apa? Aku ni tak pandai mengaji. Maka aku nak belajar mengaji. Aku ni semayang tak pandai. Aku nak belajar salat. Jumpa imam. Imam pun ajar. Macam mana angkat takbir. Macam mana rukuk. Macam mana i'tidal. Dalam banyak-banyak perbuatan salat, mana yang paling tenang sekali? Dalam banyak-banyak perbuatan salat, yang mana perbuatan yang paling tenang sekali dalam salat? Mana? Sujud. Maka ada harapan lolap. Dia bukan situ. Menurut pakar teoretik solat, perbuatan yang paling tenang dalam perbuatan solat, menurut kajian, bila kita rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, subhanallah azim, wa subhanallah rabbil azim, wa subhanallah rabbil azim, wa kita bangun, sami Allahu liman hamidah, kita berdiri. Perbuatan daripada berdiri sebelum nak sujud, itulah perbuatan paling tenang sekali. Dan itu takkan diperoleh oleh orang yang sebenarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah macam menyembah apa tak tahu orang. Dia kadang-kadang orang tu tiba-tiba laju dia sakit perut. Kan, baik kau berhenti semayang. Kau buang air dulu. Lepas tu semayanglah balik. Kualiti solat. Ya. Tu perbuatan paling tenang menurut kajian oleh seorang doktor yang berbangsa Cina. Itulah perbuatan paling tenang dalam salat sebenarnya. Waktu kita berdiri tu kita tenang. Okay. Yang kedua, melazimi taubat. Biasa-biasakanlah bertaubat. Nabi sebut sungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali, jika kamu bertaubat sehingga taubat itu gugur dan kamu kembali melakukan dosa, maka bersegeralah bertaubat kembali. Katakanlah pada dirimu, moga-moga aku mati sebelum sempat mengulangi dosa ini. Maka kita melazimi taubat. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Ketiga, berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah untuk bantu kita dalam usaha nak berubahan. Memang akan ada cabaran dan dugaan, tapi mudah-mudahan kita kuat. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari ujian dan dugaan. Ada ya orang nak sebut kita nak buat. Alah macamlah baik sangat. Tiba-tiba datang madrasah. Alah kau tengoklah depan 2-3 minggu hilang tu. Ayat awalnya. Itu biasa. Pedulikanlah orang cakap. Yang penting, kita buat beribadah ni bukan kerana manusia. Kita buat kerana Allah. Ya. Kemudian, mulakan dengan perubahan yang ringan. Kalau berat badan kita 150 kilo, janganlah tiba-tiba tahu nak turun 50 kilo. Slow-slow. Turunkan sikit-sikit. Takut terlampau mendadak, langsung datang penyakit yang lain pula. Sampaikan ada penyakit anoreksia kan. Anoreksia tu dia takut makan. Dia makan tu dia muntah balik. Dia makan dia muntah balik. Kurus, koreng. Rangkul. Ya. Kemudian, pilih persekitaran yang sama dengan matlamat kita. Contohnya, persekitaran yang boleh menyebabkan kita jadi baik. Mana datang semayang dekat masjid. Sebab dekat madrasah ni semua orang semayang. Niat kita kebanyakan nak jadi baik. Datanglah ke madrasah. Ni campur dengan kawan-kawan semua kaki ekor. Jap nombor kan. Macam tadi saya sebut 1444 hijrah. 1444. Penting tu. Wah, dia langsung tikam pada malam tu. Kono pula. Second prize. Yang paling kurang hajar tu dia belanja JK madrasah pun. Yang JK tak tahu. Apa hal kau belanja ni? Birthday tu. Setiap bulan waktu birthday tu kan. Contoh hal. Ya? Pilih persekitaran. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda. Perbandingan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang menjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau akan membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tidak mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan tukang besi mungkin sedangkan percikan apinya mengenai pakaianmu dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nak capai itu mestilah tempat yang kita pergi, persekitaran pun mestilah persekitaran yang tepat dengan apa yang kita nak capai.
Tu sebab ada orang dia nak berubah, dia nak jadi baik tu kan. Dia sanggup pergi tu bercuti, dia ambil cuti tanpa gaji sebulan, 2 bulan, dia pergi duduk kat pondok tu. Kat kampung tu, telefon tak dapat, apa pun tak dapat. Dia berubah betul-betul lah kat situ. Macam tu. Langsung dia keluar 40 hari. Tu yang kambing apa? Kambing 40 hari. Apa? Kari kepala kambing? Apa dah? Kari kepala kambing 40 hari kan? Puas tengok. Oh, mak kambing tu 40 hari dah dimakan kan? Tak. Tuan kedai tu 40 hari keluar. Kan? Kemudian seterusnya, jaga solat dan sentiasa mengingati Allah. Solat itu tiang agama. Tak settle tiang agama, tiang lain tentu tak boleh jaga. Ya, jaga solat. Dan begitu juga, kan, percayalah dengan kita jaga solat, ada rezeki Allah nak bagi kat kita. Hikmahnya ada. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Banyakkan bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap perubahan kita buat. Alhamdulillah, dapat juga aku baca Quran. Syukur, Alhamdulillah. Sebelum ni tak roti baca. Lepas ni dah roti baca, nak tahu nak belajar hukum. Oh, ni idgham ma'al gunnah. Oh, macam ni. Kat sini boleh berhenti, kat huruf ini tak boleh berhenti. Oh, macam ni. Oh, baru tahu. Alhamdulillah. Tahu dah. Barulah aku tahu berbeza fa dengan qaf. Baru dia tahu, Alhamdulillah. Nampak macam kecil, tapi tu sebenarnya wajar kita syukuri. Sebelum ni tergabung-gabung, fa qaf sama kan? Jadi kita bersyukur. Kemudian berusaha untuk mengejar kesempurnaan ibadah. Mengejar kesempurnaan ibadah ni macam mana? Ada 4 perkara kalau nak mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak boleh kita main belasah tu. Dalam kita beribadah, kena belajar. Tanya. Tak tahu, tanya. Yang ni macam mana? Okay, takbir macam mana? Rukuk macam mana? Bacaan macam mana? Okey, cuba baca. Cik Imam dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Imam pun betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alham. Macam mana tu? Alham yang paling glamour. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Belajarlah. Belajar. Jangan malu. Saya malu lah Ustaz, dah tua pun nak belajar. Eloklah tua belajar. Mati langsung tak pergi belajar. Kan? Ada orang tu, dah tua-tua pun tak nak belajar kira. Tak nak belajar. Dia pandai dah. Ada satu hamba Allah ni, pencen ketua pengarah di Putrajaya. Jumpa dengan imam satu kampung ni, nak belajar solat tu, pokoknya selama ni tak tahu solat. Ada yang cakap, dah tua pun nak belajar. Tak. Jangan-jangan dia yang tua pun belajar lagi elok solat daripada orang yang perasan solat lagi elok. Tengoklah orang angkat takbir, macam mana Rahman yang angkat takbir. Macam-macam. Ada yang macam Allah. Ada yang Allah. Oh, dia guru silat. Kan? Ini dalam telokong. Macam ya benar kan? Cacah-cacahnya aku dah tahu. Kan? Ada orang cakap, ada yang belajar makin angkat takbir tu, ibu jari ni kono ke cupling telinga. Allah. Kawan tu memang siapa orang cuping tak ada. Macam mana dia nak semayang ni cuping tak ada. Dah huara kawan nak kelabu. Tak tahu dia nak. Kan? Macam mana? Benda tu nampak simple. Tapi kalau contoh benda tu lah kita didikkan anak kita, kita tarapkan anak-anak kita. Mangalih pahala tu. Yang kita ajar. Mak, yang bila kita baca tahiyat tu kan, waktu bila nak angkat jari tu, mak mari belajar dengan Ustazah mak tu. Asyhadu alla ilaha il tu naik. Illallah. Tapi mak kan, masa semayang kat madrasah tadi kan, ada pakcik tu. Cik ni jari ya mak. Macam mana kau tanyalah pakcik tu terapik, mak jawab dah tu kan. Macam iya. Tengoklah orang semayang. Ada orang tu, Allah. Kalau tarik belakang. Baru sampai depan.
Dia lah semayang itu nak cepat. Allah Akbar. Lala, lupa tarik belakang. Balik semula. Balik semula. Parah tu kan. Orang sebelah tu yang haru. Ya. Jadi, mana kita belajar. Jangan malu. Jangan malu untuk belajar. Malu bertanya, sesat, barik. Tak ada sesat jalan tu, sesat barik. Sekarang ni dah ada Waze, ada map. Tak apa. Tak payah tanya lah. Tapi malu bertanya memang sesat barat lah dalam hidup kita. Ya? Sesuaikanlah diri kita. Belajar. Kes ni macam mana? Kes tu macam mana? Ni baca macam mana? Subuh macam mana? Zuhur macam mana? Asar macam mana? Bak kata orang. Kan? Di kandang kambing kita. Di kandang limau kita. Banyak pengaum nak mengucap. Ingat limau tak kena kau siapa? Kayak kandang kambing boleh kau bek. Kan? Kayak kandang limau. Au. Berono. Kayak kandang rimau tu, asyhadu an la ilaha illallah. Berhenti mau tu, mengucap orang ni. Macam tu lah. Confident dia mengaum. Ngap kepala, habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah. Ya, yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Yang penting berubah. Jangan tunggu lagi. Jangan kita menunda-nunda taubat. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Bila di awal tadi kita menyebut, tiba-tiba je dah berubah tahun hijrah. Maka tu tandanya kita dah hampir dengan kematian. Tuan orang cakap. Tak payahlah nak sabut, cepat sungguh masa berlalu. Tak ada, tak payahlah. Memang nak mati mana ada tu. Macam tu kan. Ya? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Jadi, cepat-cepat nak berubah. Jangan tunda-tunda lagi dah. Kita tak tahu. Ya? Waktu kita bila Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dan kita datang malam ni, kita nak kerja manfaat akhirat. Bukannya dunia. Kan? Nak kerja manfaat akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja keberuntungan dunia itu. Dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi, mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Tapi kalau kerja dunia, dapat sikit. Akhirat langsung tak dapat apa. Baik kita kerja akhirat. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Saya faham signal yang berikan itu, saya faham. Kalau bergalih-galih tempat duduk tu maknanya betul lah tu. Kan, dah tak tahan lah tu kan. Jadi, apa-apa pun, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya, sedikit maklumat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masuk agak ke luar sana, ada meja ajaib. Atas meja tu ada barang bukan untuk diambil, tapi untuk diboli. Kan main sawuk dia buat balik kan, kau nak beritahu ni. Yang pertamanya ada sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap ni, itu tak cukup kan semua tempat ni bawa. Sabar jangan tak semayang dek sambal ni, sabar lu. Sambal banyak kat tadi kita bawa. Sambal crispy ni, biasanya orang Singapura patut makan dengan nasi, dia gatah macam tu. Dia memang rangup lah. Mak saya baru siap dalam kuali dalam 2 hari lepas, 3 hari lepas. Tak lama tu, panjang lah. Kan? Hari dalam Shopee RM15 ke RM17 macam tu lah. Tapi dekat sini RM10 saja. Ya, sabar, jangan keluar dulu, sabar. Satu lagi, susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Oh, lambat faham ya? Lambat faham. Susu kambing campur kurma orang lelaki dah faham? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan, maknanya madu lobah lah. Bukan madu yang muka-muka. Yang bagusnya susu kambing ni dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing Melaka. Tak adalah dia tak pakai kambing Malaysia. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Tak ada bau. Bau hamis kambing tak ada. Kemudian dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih luati. Baik, insyaAllah. Cepat baik.
Sekali je sehari cukup. Perut takkan masuk angin sampai petang. Kedua, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana yang dah mula semayang kat kerusi tu, boleh cuba amal. InsyaAllah. Imam Masjid Farida Palung 12, 6 bulan semayang kat kerusi. Alhamdulillah, dah boleh semayang macam biasa. Satu kotak saja diperlukan. InsyaAllah, mudah-mudahan ikhtiar. Sebab ni kombinasi produk sunnah. Ya, dan kemudian dia baik untuk orang enzima, kata-kata kulit tu. Ingat tau, minum, jangan buat mandi, minum. Orang bermutih, dekat pahal pula. Kemudian dia baik untuk orang yang mengandung, baik untuk ibu dia dan baik untuk anak-anak, untuk mengelakkan baby yang dilahirkan jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Dan kalau ada anak-anak, baik untuk kecerdasan minda dengan satu syarat, anak-anak mestilah 2 tahun dan ke atas. Bawah 2 tahun jangan, perut dia tak kuat lagi. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya. Boleh minum tu, tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari. Dah tak ada. Kan? Tapi kau minum datang dia balik, okey lah tu. Ya. Hari ni kita offer. Tapi dia boleh cuba ikhtiar tu. Yang saraf sakit tadi kan? Boleh ikhtiar tu insya-Allah. Mudah-mudahan. Ikhtiar. Dia hari ni kita offer juga lah. Siapa yang beli satu kotak, RM45. Saya nak pesan kat tu kalau minum tu dalam cawan. Saya tak boleh nak tunjuk sebab pagi ni bagi botol lah, tak ada cawan. Saja nak beritahu tak ada cawan. Dalam cawan ni kecil tu, cawan tu, yang tu penuh. Letak air panas, bancuh dengan air panas, minum suam-suam. InsyaAllah, cepat baik. Dia punya kesan cepat. Cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau rasa buang-buang air, itu biasa. Jangan berhenti minum, teruskan. Tu terutama pada orang yang tak biasa minum susu kambing. Dia first time perut macam nak buang-buang, tu biasa. Badan macam nak demam, tu biasa. Dan begitu juga, kalau minum tu tak kisah. Pagi boleh, malam boleh, tak ada masalah. Tapi sehari sekali cukup. Ya. Siapa beli satu kotak, kita offer hari ni. Satu kotak RM45, tapi kalau beli 2 kotak, RM90. Dah orang kira, sama je. Tak ada, beli satu RM45, beli 2 RM80. Tak bawa duit, tak apa, tak ada masalah. Boleh transfer, boleh QR Pay. Ustaz, besok transfer boleh? Boleh. Dia tak janganlah sampai rumah hilang ingatan, duit channel. Sabarlah. Kemudian ada sahabat-sahabat lain, dengar ada yang meniaga minyak wangi tu, mana minyak wangi, ada meniaga madu, nanti tengoklah. Ya, tu sahabat-sahabat juga tu. Dia pun meniaga. Jadi sekarang tinggi-tinggi lah. Ya. Ini kan promote tau, lebih kurang. Macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu muncul kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz.